Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bayangkan Anda sedang menonton berita politik yang penuh dengan kejutan, tetapi kali ini ia datang dari suara komuniti perniagaan Cina di Sabah sendiri. Cerita ini bermula apabila Presiden Malaysia China Chamber of Commerce ataupun MCCC Sabah, Datuk Dexter Lau membuat satu kenyataan terbuka menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dipimpin oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Nampak dan kedengaran biasa saja kan, seorang tokoh perniagaan menyokong kerajaan. Nah, tetapi inilah yang mencetuskan perdebatan panas. Sebab ramai dalam komuniti perniagaan Cina di Sabah menolak untuk dilabel partisan. Apatah lagi untuk dikaitkan dengan mana-mana parti politik. Apa yang menarik, komuniti ini secara terbuka menyatakan bahwa pandangan Dexter Lau hanyalah pandangan peribadinya semata-mata. Ia bukan mewakili keseluruhan suara perniagaan Cina di Sabah. Malah, menurut kenyataan yang dibuat oleh tokoh perniagaan Hi Pao Wah, mereka sejak dulu mengamalkan strategi neutral dalam politik. Neutral ini bukan bermakna mereka berdiam diri ataupun takut bersuara, tetapi sebagai satu langkah bijak untuk memastikan mereka boleh bekerja sama dengan mana-mana kerajaan yang memerintah, tidak kira siapa, asalkan polisi yang dibawa itu adil, telus, dan memberi peluang sama rata kepada semua rakyat Sabah. Kalau kita imbas kembali sejarah, komuniti perniagaan Cina di Sabah memang terkenal dengan pendekatan pragmatik. Mereka lebih fokus pada isu ekonomi, pembangunan, dan peluang pelaburan berbanding dengan politik kepartian. Ini karena pengalaman lalu telah membuktikan bahwa jika mereka terlalu rapat dengan satu parti ataupun satu blok parti, risiko untuk dipinggirkan apabila berlaku perubahan kerajaan adalah sangat-sangat besar. Kita tahu, Sabah ini politiknya dinamik. Kerajaan boleh berubah dalam sekelip mata saja. Jadi, strategi neutral itu sebenarnya bukan kelemahan, tetapi adalah satu kekuatan. Apa yang dipersoalkan sekarang ialah, adakah kenyataan sokongan terbuka oleh Datuk Dexter Lau itu sebenarnya satu kesilapan politik? Ada yang melihat ia sebagai seakan-akan memberi gambaran bahwa seluruh komuniti perniagaan Cina di Sabah kini sudah condong menyokong GRS dan juga Haji Ji. Padahal ramai dalam kalangan mereka mahu kekal bebas dari pengaruh politik karena takut komuniti mereka berpecah dan suara kolektif mereka menjadi lemah. Dalam kenyataan tegasnya, Hi Pao Wah menegaskan bahwa kekuatan komuniti Cina Sabah terletak pada integriti, perpaduan, dan juga neutrality. Neutrality inilah yang membolehkan mereka membina jambatan kerjasama dengan masyarakat sivil, rakan global, dan pelbagai industri sekaligus memperkukuhkan ekonomi Sabah. Kalau kita kaitkan dengan rekod GRS, memang betul ada pencapaian yang boleh diiktiraf. Sabah di bawah Haji Jinor menunjukkan pertumbuhan hasil negeri, peningkatan pelaburan asing, dan pelaksanaan beberapa inisiatif kepimpinan belia. Tetapi pada masa yang sama ada juga kritikan bahwa GRS belum benar-benar menunaikan janji-janji berkaitan pengagihan kuasa dan hasil negeri yang sepatutnya dikembalikan kepada Sabah di bawah MA63. Jadi kalau komuniti perniagaan mahu dilihat neutral, sokongan terbuka oleh seorang pemimpin besar seperti Dexter Lau ini boleh dilihat sebagai menyandarkan nasib pada satu pihak sahaja. Lebih menarik lagi, dalam politik Sabah, sokongan komuniti Cina sering dianggap sebagai faktor penentu, terutamanya dalam kawasan bandar. Jadi adakah kenyataan ini akan memberikan kesan kepada pilihan raya negeri yang bakal datang? Adakah ia akan menyebabkan parti-parti lain seperti Warisan, DAP ataupun PKR hilang keyakinan bahwa mereka masih mempunyai pengaruh dalam kalangan pengundi Cina di Sabah? Ini semua membuka ruang kepada perdebatan hangat karena dalam politik Malaysia persepsi kadang-kala lebih berbahaya daripada realiti. Sekarang mari kita masuk pula ke persoalan-persoalan kontroversi. Adakah benar komuniti perniagaan Cina di Sabah betul-betul neutral atau sebenarnya mereka juga bermain politik di belakang tabir demi menjaga kepentingan ekonomi masing-masing?
Kalau dilihat dari sudut yang lain, neutrality itu mungkin hanya label yang cantik, tetapi realitinya mereka tetap berurusan rapat dengan pemerintah yang ada demi memastikan proyek dan pelaburan mereka tidak tersekat. Bukankah ini juga satu bentuk keberpihakan yang terselindung? Persoalan ini memang panas karena ia menyentuh soal integriti community yang selama ini dianggap non-partisan. Kalaulah betul mereka neutral, kenapa perlu ada tokoh besar dalam komuniti mereka yang tampil memberikan sokongan terbuka kepada kerajaan semasa? Adakah ini sekedar strategi untuk mencairkan hati pihak pemerintah ataupun ada tekanan tertentu yang menyebabkan kenyataan itu dibuat? Dan kalau benar komuniti perniagaan Cina mahu terus kekal neutral, bagaimana mereka mahu memastikan suara mereka tidak ditunggang oleh mana-mana individu yang berkepentingan politik? Nah, inilah yang menjadikan cerita ini begitu menarik dan penuh dengan kontroversi. Di satu sisi ada keinginan untuk menjaga kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi yang lain ada dilema tentang bagaimana untuk mengimbangi kedudukan politik yang sentiasa berubah-ubah di Sabah. Soalnya, sampai bila komuniti ini boleh terus memainkan peranan neutral tanpa ditarik masuk ke dalam pusaran politik? Jadi penonton sekalian, apakah pandangan Anda? Adakah komuniti perniagaan Cina di Sabah ini benar-benar neutral ataupun sebenarnya neutrality itu hanyalah ilusi yang menutup permainan politik mereka di belakang tabir? Adakah kenyataan Datuk Dexter Lau sekadar pendapat pribadi atau ia sebenarnya petanda awal bahwa komuniti perniagaan Cina di Sabah sudah mula memilih untuk berdiri di belakang kerajaan GRS dan juga Haji Jinor? Inilah persoalan yang saya ingin tinggalkan untuk Anda, untuk kita sama-sama pikirkan. Jangan lupa komen di ruangan komen di bawah sebab perbincangan ini memang akan mengundang pelbagai reaksi. Dan kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda dengan pendedahan yang ramai tidak sedar, pastikan Anda tekan like, share, dan subscribe ke channel ini supaya kita boleh terus bongkarkan lebih banyak cerita politik penuh kontroversi. Kita jumpa lagi dalam episode yang seterusnya di mana saya akan bawakan Anda cerita-cerita, ulasan-ulasan yang lebih panas, lebih berani, dan lebih mendalam di arena politik Malaysia. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten ulasan politik yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih semua.